Okey, kita nak analisa sikit penghijrahan Sean dan juga pemain-pemain baru ke Seri Pahang untuk musim baru bersama bekas pemain Selangor, Sabah dan Perak, Asmawi Bakiri. Hello Hai Mawi. Mawi. Boleh dengar? Hai Su, ya Lily dengar. Okay. Okey, kita nak teruskan kepada soalan. Macam mana agaknya Mawi melihat penglibatan Sean dalam memperkuatkan jentera Seri Pahang musim baru nanti, Mawi? Okey, kalau untuk Sean ke Pahang untuk ketika ini, saya jangkakan bahawa satu peluang terbaik untuk dia buktikan sesuatu dalam karier dia sebagai pemain bola sepak yang mungkin boleh berjaya jika dia ambil pendekatan yang lebih serius, lebih fokus kepada pasukan Pahang sendiri. Kalau kita lihat dia perlu juga berterima kasih dengan pengurusan pasukan Pahang sendiri, Jurulatih Fandi Ahmad yang mungkin memberikan Sean peluang untuk beraksi membantu pasukan Pahang, terutamanya kalau kita lihat posisi Sean tu akan melibatkan di kawasan tengah. Jadi dekat situ kita akan lihat apa yang akan berlaku untuk Sean. Dia perlu mencari peluang terlebih dahulu untuk meletakkan diri sebagai pemain utama, mengambil minit permainan yang lebih kepada pasukan Pahang. Kalau dan kita lihat apa yang akan berlaku dalam perancangan Seri Pahang sendiri apabila Sean berada dalam pasukan Pahang dan posisi di kawasan tengah, maka melibatkan Agero, Azam Azir, kemudian pemain yang perlu bersaing. Mungkin ada posisi pemain import di situ yang dia perlu ambil lebih bekerja keras, itu yang saya nampak, dan impak perlu diletakkan kepada Sean kerana pemain ini masih muda, masih berumur 27 tahun. Jadi saya jangkakan bahawa ini peluang yang perlu diambil dan meletakkan, terutama mesti mendapatkan kesebelasan utama terlebih dahulu. Okey Mawi, selain pada Sean, Seri Pahang turut mengesahkan perpindahan Adam Nur Azlin pada Rabu yang juga dipastikan mahu berada dalam barisan utama. Mungkin Mawi boleh berikan jangkaan mengenai Adam Nur Azlin. Okey, untuk Adam kita sendiri lihat bahawa kemasukan Adam juga memberikan sedikit impak besar di kawasan pertahanan untuk pasukan Seri Pahang sendiri. Dah pernah bermain bersama gandingan dengan Fazli Shah, Syazwan Andik ada kat situ, di belakangnya penjaga gol Nizam Tamizi. So saya rasa ini percaturan sedikit melegakan pengurusan Seri Pahang sendiri. Of course Coach Fandi boleh menilai kekuatan Adam sendiri ketika berada dengan pasukan JDT. Dan sekali lagi terutamanya saya jangkakan juga mungkin pemain import di bahagian pertahanan juga akan dibawa masuk ke posisi ataupun di kawasan pertahanan untuk Seri Pahang sendiri. Dan ini melihatkan sekali lagi percaturan perebutan tempat untuk Adam masih lagi diguna pakai, kerana saya jangkakan untuk Adam sendiri bahawa sama dengan apa yang berlaku kepada kata Sean, kerana kekurangan minit permainan, kekurangan mendapat tempat dalam first 11 dalam pasukan JDT, hanya bermain JDT 2 akan menyebabkan dia mengambil sedikit masa untuk terasi di kawasan pertahanan dan bersama rakan-rakan. Tapi saya jangkakan Adam ada sedikit pengalaman, faktor pengalaman bermain lama di JDT akan membantu pasukan Seri Pahang nanti. Okey, baik. Selain Sean dan juga Adam, ada desas-desus mengatakan Fandi Ahmad sedang mengintai seorang lagi pemain tengah iaitu Brandon Gunn. Jika benar, macam mana Mawi melihat percaturan skuad ini dengan kelibat Brandon? Okey, kita menjangkakan kalau itu yang berlaku akan memberikan lagi kelebihan pemilihan pemain di kawasan tengah untuk Fandi Ahmad menilai menggunakan sedikit nama besar seperti Brandon Gunn berada di kawasan tengah. Ya, jika perkara ini, urusan ini berlaku, saya rasa saya jangkakan bahawa sekali lagi faktor kekuatan Seri Pahang akan terletak di kawasan tengah terutamanya ketika ini. Dan kita dapat lihat kalau rancangan keluar masuk ataupun percaturan pemain nak keluar masuk dalam pasukan Seri Pahang ini melibatkan semua 11 pemain, 7 pemain tempatan, 4 pemain import. Dan ini merupakan kesan daripada kawasan tengah dan kawasan attacking untuk pasukan Seri Pahang. Jadi jika Fandi mahukan Brandon Gunn, saya rasa ini keperluan yang sangat penting, kerana apa yang saya katakan tadi awal, apabila gandingan mungkin kalau dapat Brandon Gunn, juga Agero ada di situ, Azam Azir, ada Sean, sedikit nanti penambahan pemain import berkualiti di kawasan tengah akan memberikan impak kuat sekali lagi untuk pasukan Pahang, yang saya jangkakan mereka ada pilihan yang banyak, dan dengan kemasukan pemain-pemain muda dan pemain yang dikekalkan akan memberikan pilihan yang banyak untuk Fandi Ahmad.
Okey, untuk melengkapkan pasukan Sri Pahang baru ini, sudah pasti kita sentuh tentang penjaga gol di mana bakal mempunyai 3 penjaga gol termasuklah kemasukannya Azfar Arif. Mungkin Mawi boleh kongsikan siapa agaknya yang patut jadi nombor 1 untuk Sri Pahang, Mawi? Okey. Kalau nak ramalkan siapa nak jadi nombor 1 ni, of course terlalu awal. Tetapi of course di antara 3 ini saya meletakkan sedikit standing kepada Izam Tamizi yang masih memiliki keperluan sebagai penjaga gol utama dan kerap diturunkan berbanding dengan Zarif Irfan yang menjadi pilihan kedua. Tetapi kemasukan Asfar Arif ni akan memberikan satu lagi impak pilihan Fandi Ahmad dan pengurusan Sepang sendiri, kerana saya jangkakan betul ini posisi yang agak kritikal juga di pasukan kem Sepang, kerana saya ambil pendekatan sedikit dari segi statistik apabila daripada 26 permainan pada musim lepas 33 bolos melibatkan sedikit faktor kelemahan ataupun kekurangan penjaga gol yang cukup pengalaman di Sepang. Tapi sekali lagi untuk Asfar, saya jangkakan dia akan memberikan penekanan kepada 2 pemain berpengalaman ini, penjaga gol berpengalaman ini termasuk Izam Tamizi. Tapi mengikut sedikit sekali lagi faktor pengalaman, pemain yang pernah diturunkan lebih lama ada pada Izam. Tapi untuk pilihan Fandi, saya jangkakan Asfar juga perlu bersedia untuk diletakkan sebagai penjaga gol utama nanti. Okey, rasanya kita simpan dulu pasal pasukan Pahang. Moving on kepada satu lagi pasukan JDT, cukup sibuk di jendela perpindahan dan baru-baru ini mengesahkan Romel Morales kini milik Harimau Selatan. Macam mana agaknya Romel boleh improve di JDT, Mawi? Okey, kalau Romel ada di JDT, satu kelebihan sekali lagi besar untuk JDT kerana berstatuskan pemain tempatan yang berada dalam kawasan. Saya suka melihat pasukan JDT ini mengambil daripada segi posisi jaga gol, pertahanan, tengah, midfield ataupun striker. Dan saya lihat masukan Romel ini adalah satu sekali lagi perancangan bagi bahagian attacking ke atas untuk memberikan support besar kepada ayam tamatan mereka yang sedia ada, Arif Bersen, Foresteri yang menjadi pemain seniority di bahagian penyerang. Dan kemasukan Romel sekali lagi membuatkan pilihan aktor untuk menilai, merancang dalam semua pertandingan yang mereka hadapi nanti. Of course, antara pasukan yang paling sibuk adalah JDT dengan ACL dia nanti, dengan nak mengekalkan kejuaraan tersebut. Jadi kemasukan Romel Morales ni impak yang besar kerana kita ambil pendekatan baru habis sukses ataupun berjaya dengan pasukan negara dan menjadikan gol tempoh hari dengan pasukan Korea, balik dengan pasukan JDT. Saya rasa ini adalah satu lagi keputusan tepat daripada Romel untuk meningkatkan prestasi dia, mengekalkan konsisten corak permainan dan diberi peluang oleh JDT untuk beraksi nanti dengan lebih yakin. Cuma itulah saya baru tahu Romel Morales pandai memasak, Mawi. Okey, antara 4 muka baru yang lain ada Jalil Elias, Murilo, Geraldes dan juga Dumitru. Siapakah yang Mawi tak sabar nak tengok beraksi di Liga Super bila bersambung nanti? Okey, kalau daripada nama-nama tersebut, mungkin Jalil kita dah tengok secara langsung ketika balik Asia. Ya. Mungkin Chico, Murilo dengan Nicolau ni saya jangkakan 3 pemain ni yang memang menjadi tumpuan saya nak lihat kalau 3-3 ini dapat beraksi bersama. Kerana kalau nak ambil kira pencaturan JDT ni, kali ini membawa masuk menguatkan yang saya bagi tahu tadi mengikut area dan posisi adalah midfield attacking ke atas. So saya jangkakan ini pemain-pemain ini, 3 pemain ini adalah termasuk Romel pun sekali adalah pemain bersifat menyerang, attacking dan memberikan assist. Dan mungkin kalau nak lihat satu nama lah, kalau nak lihat mungkin saya nak tengok ke pemain ini, Murilo, yang saya jangkakan memberikan sedikit tumpuan kerana of course status pemain bahagian kiri ini saya jangkakan dia memiliki pergerakan, hantaran, assist di sebelah kiri untuk melakukan attacking akan lebih banyak berlaku untuk JDT dan itu sebenarnya falsafah JDT, perancangan JDT sendiri Sulili. Kalau kita lihat pemain yang dia bawa masuk ni adalah pemain-pemain yang akan nak menjadikan gol dan memberi assist bantuan di bahagian attacking. Kerana manakah mungkin kalau tahun ini mereka ada 100 gol, kalau ini ada 3 pemain ini termasuk
kesemuanya jika dapat beraksi bersama akan menambahkan lagi jilangan statistik jaringan yang akan berlaku pada pasukan LGBT. Bila Mawi cakap macam ni kan, saya rasa pasukan-pasukan lain kena make sure bahagian pertahanan tu kena mantap betul. Mawi. Betul. Baik, terima Menarik. kasih Mawi. Thank you, Mawi. Jumpa lagi dalam analisa yang seterusnya.